Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid tahun 5 Bukhari bagi tahun 2021. Okay. Semua muallim tahu ada 24 orang pelajar yang masuk dalam kelas 5 Bukhari pada tahun ni. Jadinya salam perkenalan, salam ta'aruf bagi semua murid kelas 5 Bukhari pada tahun ini insya-Allah. Okay, untuk makluman kamu, muallim akan mengajar untuk kelas 5 Bukhari dua subjek. Yang pertama adalah subjek fiqh yang kita akan belajar pada hari ini, dan yang kedua adalah subjek tauhid. Itu kita akan belajar kemudian. Hari ini fokus kita adalah kepada fiqh, yang mana muallim video ini adalah bertujuan untuk menerangkan apa yang kita akan pelajari sepanjang kita mempelajari subjek fiqh ini. Okey, seperti mana yang semua maklum, kamu sudah dapat dua buah buku. Yang pertama adalah buku fiqh, buku teks fiqh yang ini, buku teks fiqh tahun 5, dan yang kedua adalah buku inovatif fiqh tahun 5. Jadi dua buku ini kamu dah dapat di tangan kamu, dan satu lagi untuk kelas muallim minta untuk kamu sediakan satu buku tulis, buku yang warna coklat tu, satu buku tulis untuk subjek fiqh dan juga subjek tauhid. Gabungkan dua subjek itu nanti. Cuma yang depan sekali adalah untuk subjek fiqh, dan tengah ada adalah untuk subjek tauhid. Cuma bahagi dua lah, tak perlu untuk sediakan dua buku, cukup sekadar satu buku sahaja sebab orang yang sama yang akan mengajar. Okey, jadinya apa yang kita akan pelajari dalam subjek fiqh ini? Sebelum ni kita dah belajar dah solat berjemaah, solat ketika solat fardu dan sebagainya. InsyaAllah untuk tahun 5 ini kita akan belajar lebih mendalam berkaitan dengan solat. Solat apa? Yang pertama sekali adalah tajuk yang pertama. Kita ada 6 pelajaran dalam subjek fiqh ini. Kamu boleh lihat dalam isi kandungan dalam buku teks ni ada 6 pelajaran yang kamu akan belajar. Yang pertama adalah solat orang sakit. Apa yang dikatakan dengan solat orang sakit? Perlu ke orang sakit ni solat? Wajib ke solat ni? Jadinya benda-benda ini kita akan huraikan, kita akan ceritakan, kita akan bincangkan dalam kelas kita nanti insya-Allah. Yang kedua adalah solat di dalam kenderaan. Contohnya kita bermusafir dalam perjalanan yang jauh sekali, yang memakan masa 7 hingga ke 8 jam. Contoh kita bertolak waktu zuhur, sampailah ke kampung halaman kita waktu isyak. Jadi adakah solat asar, adakah solat maghrib, adakah solat isyak itu kita boleh tinggalkan? Jadinya solat dalam kenderaan ini akan menjawab persoalan-persoalan yang ketika kita bermusafir itu nanti insya-Allah. Dalam kesesakan jalan raya, dalam jam, adakah kita perlu solat? Adakah kita boleh tinggalkan solat? Maka ini adalah keperluan, adalah yang kita akan bincangkan untuk solat di dalam kenderaan. Macam mana nak solat dalam kenderaan? Benda-benda ini kita akan bincangkan insya-Allah. Okay, pelajaran yang ketiga adalah solat sunat 2 hari raya. Tahun lepas, tahun 2020, tak sempat pun kita nak solat sunat 2 hari raya ni. Apa yang dikatakan dengan solat sunat 2 hari raya? Yang pertama solat sunat Aidul Fitri, yang kedua solat sunat Aidul Adha. Dua-dua ni pun kita tak mampu untuk solat pada tahun lepas lah. Sebab apa? Sebab tempoh PKP yang kita hadapi sekarang ini. Makanya tahun ini, tahun 2021, adakah kita sempat? Adakah kita ni berpeluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah Allah memberikan kita peluang untuk kita solat sunat hari raya Aidul Adha ataupun solat sunat hari raya Aidul Fitri? Itu sama-sama kita berdoa lah, semoga kita disampaikan pada waktu itu. Okay, jadi solat sunat 2 hari raya ini adalah solat sunat Aidul Fitri, dan juga yang kedua solat sunat Aidul Adha. Okay, apa itu dua solat sunat ni? InsyaAllah kita akan pelajari untuk dalam kelas akan datang insyaAllah. Kemudian pelajaran yang keempat berkaitan dengan pengurusan jenazah. Siapa jenazah? Apa yang perlu kita buat ke atas seorang jenazah yang telah meninggal dunia? 4 perkara perlu kita ambil pengajaran, yang perlu kita ambil perhatian dalam bab pengurusan jenazah. Pertama sekali adalah berkaitan dengan bagaimana setelah kematian dia, bagaimana kita nak memandikan dia, bagaimana kita nak mengkafankan dia, bagaimana kita menyembahyangkan jenazah. Yang keempat, bagaimana kita nak mengebumikan jenazah. 4 perkara ini kita akan bincangkan dalam bab pengurusan jenazah insya-Allah.
Kemudian yang kelima berkaitan dengan pelajaran yang kelima berkaitan dengan puasa. Okey, puasa ni apa? Adakah semata-mata hanya puasa kita tahan lapar dan dahaga sahaja? Adakah itu sahaja puasa? Ataupun ada lagi puasa yang lain? Puasa sunat, puasa wajib, puasa nazar dan waktu-waktu puasa yang haram yang tak boleh kita berpuasa. Ini kita akan belajar, insya-Allah. Dan juga apa perkara-perkara yang membatalkan puasa pun kita akan belajar juga. Perkara-perkara makruh ketika berpuasa, itu kita akan belajar insya-Allah. Mungkin sebelum ni kita hanya dengar-dengar sahaja ilmu ni. Jadi insya-Allah pada kali ini kita akan belajar betul-betul apa yang dikatakan dengan puasa. Bila kita boleh berpuasa? Adakah kalau kita korek hidung tu batal puasa? Nanti kita akan belajar nanti insya-Allah. Kemudian yang terakhir, pelajaran yang ke-6 insya-Allah kita akan belajar adalah berkaitan dengan zakat. Apa yang dimaksudkan dengan zakat? Adakah semua orang perlu berzakat? Kita ni, contoh kamu ni, kamu yang sekarang berumur 11 tahun, perlu ke berzakat? Jadinya kita akan belajar berapa bahagian-bahagian zakat, siapa yang layak untuk menerima zakat, asnaf-asnafnya, fakir miskin, fisabilillah, ibnu sabil, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah orang yang boleh menerima zakat. Dan siapa lagi orang-orang yang boleh menerima zakat? Jadi itu insya-Allah kita akan huraikan nanti. Zakat ni adalah untuk kita menyucikan harta kita. Contoh, ada harta yang kita rasa was-was dalam kita punya milikan, dalam duit, dalam tabung kita rasa ada was-was. Duit ni dapat dari mana ya? Duit ni daripada sumber yang was-was. Ada zon dalam sumber harta kita tu. Makanya nak bersihkan harta ni, nak sucikan harta ni adalah dengan berzakat. Mungkin ilmu ni kita boleh sampaikan kepada mak ayah kita, kepada adik-beradik kita, abang kakak kita, datuk nenek kita, jiran-jiran kita, sahabat-sahabat kita dan sebagainya. Supaya apa? Supaya insya-Allah kita dapat manfaat dan juga orang lain pun akan dapat manfaat yang sama insya-Allah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza mata bani Adam," jika mati seorang anak Adam itu, "in qata'a kullu amalihi illa min thalath," terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara. Apa yang pertama? Sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ni apa? Inilah yang mencakapkan, jika mana kita ada ilmu, kita ajar orang lain, tersebarkan ilmu ini. InsyaAllah kita akan dapat manfaat daripada apa yang kita sebarkan. Yang ketiga adalah doa anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kesejahteraan kedua ibu bapanya. Ini adalah 3 amalan yang perlu untuk kita bawa, yang boleh kita bawa dalam alam kubur nanti insya-Allah. Okey, jadi 6 perkara ni yang kita akan belajar dalam subjek fiqh bagi tahun 5. Yang pertama, solat orang sakit. Yang kedua, solat di dalam kenderaan. Yang ketiga, solat sunat 2 hari raya. Yang keempat, pengurusan jenazah. Yang kelima, puasa. Dan yang keenam, zakat. InsyaAllah sekadar itu sahaja video pengenalan muallim. InsyaAllah nanti muallim akan buat lagi video berkaitan dengan apa yang kita akan pelajari. Wallahu a'lam, sekadar itu sahaja pada hari Selasa ini. Kita akan belajar berkaitan dengan fiqh, video pengenalan berkaitan dengan subjek fiqh yang kita akan belajar pada tahun 5 ni insya-Allah. Wallahu a'lam. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik, kullu min indillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.